Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan F ingin membincangkan makanan halal dan haram menurut perspektif Al-Quran dan sains. Ahli kumpulan F terdiri daripada Nurul Azwaliza, Muhammad Nur Adib, Nurin Najihah dan Sharifah Nur Ashikin. Makanan halal menurut perspektif Al-Quran dan sains. Islam mengajar dan membimbing manusia untuk membezakan antara perkara yang benar dan yang sia-sia, termasuk dalam urusan pemilihan makanan. Berdasarkan hukum Islam, terdapat 3 kategori makanan yang perlu diketahui iaitu halal, haram dan syubhah. Perkara halal dan haram ini tidak terbatas kepada aspek pemakanan sahaja, malahan ia meliputi semua aspek kehidupan manusia mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemakanan dalam Islam. Makanan merupakan keperluan utama bagi manusia meneruskan kehidupan di muka bumi. Islam amat mementingkan penjagaan agama, akal, diri, keturunan dan juga harta. Pemilihan makanan yang halal dan baik ini boleh dikelaskan sebagai penjagaan akal dan kesihatan diri. Selain itu, pemilihan makanan yang halal dapat memastikan makanan tersebut tidak memudaratkan pengguna atau memberi kesan kepada amalan kebaikan yang dilakukan. Ayat Al-Quran berkenaan makanan halal. Allah berfirman dari surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114 yang bermaksud, oleh itu makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang baik iaitu yang halal, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Konsep makanan halal. Perkataan halal adalah daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan. Menurut Islam, konsep halal adalah sebarang perkara atau benda yang dibenarkan oleh syarak, dan sebahagian besar penggunaan perkataan halal adalah merujuk kepada makanan umat Islam. Di samping itu, Islam juga menekankan konsep thayyiban yang bermaksud baik dari sudut menjaga kesihatan. Makanan halal boleh dilihat melalui sijil halal, namun tidak semua makanan halal itu baik atau thayyib untuk kesihatan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik untuk pemakanan yang halal kerana pemakanan Rasulullah adalah makanan yang segar seperti kurma, tembikai dan juga buah tin. Ciri-ciri makanan halal dan thayyib. Secara asasnya, makanan halal dan thayyib adalah makanan yang baik, bersih dan tidak memudaratkan kesihatan manusia. Berikut merupakan ciri makanan yang halal. Yang pertama, tidak mengandungi kandungan yang memabukkan seperti arak. Yang kedua, tidak mengandungi binatang yang diharamkan dalam Islam seperti khinzir. Yang ketiga, makanan yang disembelih atas nama Allah. Dan yang keempat, makanan yang memberi khasiat dan manfaat. Berikut merupakan contoh makanan sunnah, iaitu buah tin dan juga buah delima. Buah tin yang tinggi dengan kandungan serat dan antioksidan dapat mencegah perkembangan sel kanser serta mengelakkan masalah pencernaan. Manakala buah delima yang merupakan sumber potasium yang baik untuk tekanan darah dapat mencegah penyakit jantung dan juga penyakit Alzheimer yang merupakan penyakit gangguan ingatan. Seterusnya adalah makanan haram menurut perspektif Al-Quran dan sains. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Memakan makanan haram mendatangkan kerugian bagi Muslim di dunia dan di akhirat. Seterusnya ialah contoh makanan haram menurut Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dikutip dari buku fiqh daripada Udin Mahyudin, memakan makanan haram juga akan mendatangkan sikap dan perilaku tidak terpuji. Larangan memakan makanan haram terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bermaksud, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan ditekam binatang buas, kecuali yang sampai kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih itu untuk bahara. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuredai Islam untuk menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seterusnya ialah ciri-ciri makanan haram. Terdapat beberapa ciri-ciri makanan haram yang dilarang oleh Allah SWT di atas kemudaratannya. Yang pertama, ia dapat merosakkan akal fikiran. Yang kedua, ia memudaratkan kesihatan. Yang ketiga, makanan itu kotor. Yang keempat, binatang yang tidak disembelih mengikut syariat Islam. Dan yang terakhir, makanan yang mengandungi bahan haram seperti arak, bahan dari haiwan haram seperti khinzir, anjing, dan haiwan dua alam seperti kuda-kuda dan sebagainya. Contoh makanan haram. Bangkai. Bangkai merupakan haiwan yang mati dengan sendirinya, termasuk tidak sesuai dengan cara dan syariat Islam.
yakni haiwan yang tercekik, terjatuh, dipukul, ditanduk hingga diterkam binatang buas. Saat haiwan sudah berubah menjadi bangkai, maka dagingnya pun telah rawan untuk menjadi medium pertumbuhan bagi pelbagai mikroorganisma yang dapat membahayakan kesihatan manusia. Seterusnya adalah darah. Dalam ajaran Islam, darah termasuk benda yang haram dan najis. Darah yang mengalir pada saat penyembelihan termasuk kategori haram. Namun apabila bercampur atau masih melekat pada daging, maka boleh dimakan kerana tidak boleh untuk dipisahkan. Berdasarkan kajian, salah satu kandungan dalam darah adalah uric acid, iaitu merupakan asid yang berbahaya bagi tubuh badan. Hal ini boleh menyebabkan gout, penyakit hati, kerosakan pada sendi dan juga tisu otot. Selain itu, darah juga memiliki kandungan zat besi yang menjadi salah satu alasan darah berbahaya untuk dikonsumi. Kandungan zat besi yang berlebihan dalam tubuh badan dapat menyebabkan penyakit hemochromatosis. Hemochromatosis berlaku akibat kelebihan jumlah keseluruhan zat besi dalam tubuh dan kegagalan fungsi organ akibat keracunan zat besi. Hemochromatosis dapat mengakibatkan penumpukan cairan di paru-paru, gangguan saraf, dehidrasi dan tekanan darah rendah. Akhir sekali adalah daging babi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal wa Al-Haram di Al-Islam telah menyatakan asbab pengharaman daging khinzir ini. Hal ini adalah kerana makanan bagi khinzir ini adalah daripada benda-benda yang kotor, jijik serta dari najis. Kita sebagai umat Islam yang mengamalkan tabiat yang sihat sudah semestinya memandang khinzir ini sebagai haiwan yang kotor dan tidak menyukainya. Ilmu perubatan moden menetapkan bahawa memakan daging khinzir itu sangat berbahaya di seluruh pelosok dunia, terutamanya di daerah yang beriklim panas. Suatu penyelidikan ilmiah mengenai hal ini telah dilakukan dan mereka mendapati bahawa sesiapa yang memakan daging khinzir itu menyebabkan lahirnya cacing kerawit yang sangat berbahaya dan ulat-ulat yang dapat membinasakan tubuhnya. Dr. Muhammad Abdul Khair juga menyebut bahawa daging khinzir mengandungi benih-benih cacing pita dan cacing-cacing lain. Hal ini menyebabkan cacing tersebut akan berpindah kepada manusia yang memakan daging babi tersebut. Apa yang dapat disimpulkan dari pembentangan ini ialah, sebagai umat Islam, kita haruslah berusaha dengan apa cara sekalipun untuk memastikan makanan dan minuman yang diambil tidak mengandungi sumber yang haram atau syubhat. Mengambil makanan halal amat penting untuk memastikan setiap perbuatan dan doa diterima oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih.